Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang berbahagia Tuan Pengurusi Majlis, rakan saya dan juga guru saya semuanya, Ustaz Dr. Irwan Sobri dan Sekenduri. Di Majlis Majlis saya ucapkan kepada AJK Kota Warisan Indah dan AJK Warisan Indah. Biasanya dalam ceramah saya sebut AJK Masjid. Ini agak kekok sikit. Biasanya orang buat di masjid ceramah agama. Hari ini kalau sebuah penempatan, sebuah perumahan boleh buat dan fungsinya lebih baik daripada masjid, saya nak pergi masjid di mana? Dan saya cadangkan kalau depan ni kita nak buat di sini lagi ceramah dan sebagainya, kita datang solat di sini tanpa tika, lagi seronok. Lepas tu baru usul kursi lagi seronok. Sebab saya ingatkan ini zaman mula-mula Rasulullah SAW bina masjid di Madinah, masjid ni lebih kurang cuma dia tak ada kipas kan, berbumbungkan langit, terlantaikan ke atas. Baik, apa yang dimaksudkan dengan bicara buku ini? Sebenarnya bicara buku ini baru demikian. Biasanya kita ada bedah buku, ini bukan bedah buku. Sebab bedah buku biasanya orang lain yang akan membicarakan buku saya. Jadi kritik lah, buku ni dia ada bukan buku ini bahasa buruk dan sebagainya. Tapi ini bukan bedah buku, ini namanya bicara buku, ataupun kita juga namakan kuliah buku. Baik, saya dan kawan-kawan saya penulis sudah memudahkan projek ini setahun lebih. Dan kesannya kami mendapat kepercayaan daripada Masjid Shah Alam untuk adakan bicara buku setiap bulan pada minggu pertama, sehingga sekarang. Sarah pagi tadi Pak Latif, penulis novel sejarah Pak Latif, dan kita buat di merata tempat. Yang ini saya buat di Pahang, masih yang tadi yang sama. Dan tajuk pula buku-buku ini bukan hanya buku agama, termasuk juga novel. Ini novel. Dan besok puncaknya kita buat satu bengkel penulisan bagi membimbing mereka yang belum pernah menulis untuk menulis. Besok di Masjid Shah Alam. Ini kita buat di Masjid Salahuddin. Ini untuk bengkel penulisan juga. Sebelum ini kita datangkan pelbagai penulis di mana tempat. Jadi kesannya ialah ramai masjid, banyak masjid minta lagi buatkan bicara buku seperti ini. Apa bezanya bicara buku dengan kuliah biasa? Biasa juga kuliah kan? Bezanya ialah kuliah atau buka kitab biasanya tak akan habis. Misalnya buka kitab satu bab saja, tafsir surah Al-Fatihah, berapa bulan nak habis? Dan berapa lama masa diperlukan untuk 30 juzuk? Jadi satu atau dua, sama ada Tok Guru mati dulu atau murid mati dulu, dan kita tak boleh juga. Jadi konsep bicara buku ini ya, penulis datangkan buku dia, bahasa yang satu tajuk dia. Misalkan siapkan bahasa ini pemimpin dan kepimpinan. Jadi bakinya macam mana? Sila beli buku. Dan kalau nak semua bab saya nak bahaskan, tak cukup 2 jam. Saya nak 20 jam tu. Sebab ada senang bab. Banyak. Di Majlis Syakir di KLCC waktu tahun baru kita buat bedah buku juga daripada pagi sampai ke malam. Dan sekarang ini hari Sabtu, esok hari Alif kita buat di Masjid Shah Alam Karnival Buku dan Penulis. Semuanya mengenai buku, berbagai jenis buku kita bawakan. Konsepnya mudah. Kalau orang nak tunggu semua benda nak belajar di masjid, di dalam ceramah, sampai bila pun tak habis. Sedangkan buku-buku yang ada di pasaran sekarang datangkan dengan bahasa yang mudah. Kan bahasa standard, semua orang boleh faham. Dulu lain, orang kata kalau tidak berguru tidak boleh belajar, itu berguru yang syaitan. Zaman dulu bahasa Jawi itu suka dipahami, dan majoriti rakyat jelata, rakyat biasa tak boleh membaca. Dan boleh membaca Tok Guru dia. Memanglah baca sesat tak boleh baca. Kan?
Tapi saya cuma datangkan buku-buku agama dengan bahasa moden. Nanti saya bahaskan bagaimana. Ini di Masjid Bandaraya, Masjid Kusulat. Ini buku-buku yang kita wakafkan kepada sekolah agama. Baik. Khutbah Rasulullah ini saya tulis dalam lebih kurang setahun, 2011 dulu. Jadi mengapa saya mesti tulis buku bertajuk Khutbah Rasulullah? Baik. Pertama, sebab cemburu kepada para sahabat dahulu. Para sahabat bila ada soalan, bila ada benda kemusykilan, siapa mereka tanya? Rasulullah. Apa saja yang mereka buat, walaupun tak tanya, Rasulullah tegur. Kita kalau tak tahu, sekarang nak tanya apa? Tanyalah Ustaz. Kan? Tak. Jadi atas dasar cemburu itu, kalaupun kita tidak boleh mendengar daripada lidah mulia Rasulullah, khutbah Rasulullah, nasihat Rasulullah, pesanan Rasulullah, mengapa tidak kalau kita kumpulkan apa yang Rasulullah sebut dalam sebuah buku supaya semua orang boleh baca. Maka lahirlah buku khutbah Rasulullah. Juga kena rindu kita pada Rasulullah, bagi mengingati apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Jadi semua nasihat dan teguran, peringatan dikumpulkan dalam satu buku. Jadi orang akan bertanya, khutbah Rasulullah Ustaz, ini khutbah Jumaat ke, khutbah Kamil ke, khutbah Hari Raya? Itu dah jelaskan. Khutbah ni dalam bahasa Arab maknanya ceramah. Jadi khutbah ni ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Dan Rasulullah ini hebat. Dia bukan macam Tok Imam, macam Ustaz Rizal yang berceramah hanya dalam masjid. Rasulullah dia akan tegur, dia akan berkhutbah walaupun di atas belakang unta, walaupun di dalam pasar. Nampak kesalahan kalau umatnya, sahabat, dia akan tegur segera. Berarti ustaz-ustaz tak bolehlah nak berceramah hanya di dalam masjid. Baik, buku ini dicetak 2011 sehingga ini terjual, saya maklumkan 25,000 dan dicalonkan untuk anugerah popular. Popular tu maknanya buku yang paling laris, di antara yang terlaris di popular. Baik, apa bezanya khutbah Rasulullah yang saya tulis ini dengan khutbah lain? Buku Indonesia dah ada kan yang khutbah Rasulullah? Saya banyak, cukup banyak. Jadi apa bezanya buku khutbah Rasulullah wasiat agung buat umat tercinta ini dengan khutbah lain? Ini konsepnya. Oh, saya lupa sebut. Antara konsep bicara buku ialah kita tak bahaskan terus pada topik, kita bahaskan buku dulu. Macam mana konsep yang dicarikan, bagaimana konsep yang disusun, bagaimana. Baik, pertamanya kebanyakan buku khutbah Rasulullah yang saya jumpa di pasar waktu itu semuanya disusun tanpa ada bab. Khutbah Rasulullah habis, tidak ada pembagian hadis. Kemudian terjemahan hadis diterjemah dalam bahasanya tidak dapat difahami. Kemudian kebanyakannya hanya datangkan matan, syarat, terjemahan, habis. Orang awam yang tidak ada asal syarat tidak mungkin boleh faham apa yang dikehendaki oleh hadis walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Baik, bahagian pertama, saya bahagikan hadis ini, khutbah ini kepada 9 bab penting. Khutbah-khutbah penting Rasulullah, tanda-tanda kiamat dan akhirat, pemimpin dan kepimpinan, kematian dan syurga, kematian dan kubur, syurga, neraka, akhirat, wasiat Rasulullah dan jihad. Baik, apa pentingnya pembagian ini? Jadi tuan-tuan tak perlu baca daripada awal buku, daripada buku yang pertama. Tengok saja bahagian dia. Nak tahu tentang apa syurga, khutbah tentang syurga, buka syurga. Cukup. Sebab kita beritahu, kita tak sempat nak baca semua buku. Nak tahu tentang jihad, buka tentang jihad. Kerana itu dia dibahagikan pada 9 bab. Seperti ini contohnya. Pemimpin dan kepimpinan, dan di bawah pemimpin dan kepimpinan itu ada banyak khutbah-khutbah mengenai pemimpin dan kepimpinan. Okay, terjemahan hadis dengan bahasa moden. Perasan tak kita selalu beli buku terjemahan Arab ke bahasa Melayu? Banyak penerbitan. Bahasa yang digunakan itu kita tahu bahasa Melayu, diterjemahkan, tapi kita baca tak faham. Kenapa? Kerana bahasa Melayu yang diterjemahkan itu masih ada bau-bau ketik Arab. Faham bau ketik Arab? Dia gunakan bahasa Melayu tapi kata bahasa Arab.
Jadi kita yang tidak pernah belajar bahasa Arab ni tak mungkin faham. Jadi biasanya kita beli buku agama, baca, akhirnya buku itu baca kita balik. Susah nak faham. Dan saya sekali dengan betul, kebanyakan buku agama yang diterjemah susah difahami. Kenapa? Kerana ustaz yang menulis itu pakar bahasa Arab tapi tidak pakar bahasa Melayu, kan? Jadi untuk orang awam seperti kita ni, akhirnya tak faham. Tak faham tak baca lah. Contoh, ini saya ada terjemahan biasa, terjemahan lain. Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian sepeninggalanku para pemimpin, lalu datang kepada kalian orang yang baik dengan kebaikannya dan orang buruk dengan keburukannya. Maka dengarkanlah dan taatlah kepada mereka dalam segala hal yang sesuai dengan kebenaran. Solatlah di belakang mereka. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikannya bagi kalian dan bagi mereka. Dan jika mereka berbuat buruk, maka kebaikan bagi kalian dan keburukan bagi mereka. Faham? Faham, tapi macam tak faham. Ini terjemahan namanya terjemahan bau putih Arab. Terjemahannya asal bahasa Arab, tapi diterjemahkan dengan bahasa yang tidak standard. Jadi kita ubah suai, tengok. Ini hadis yang sama. Selepas pendengar saya akan muncul pemimpin-pemimpin. Antara pemimpin ini terdapat mereka yang baik dan ada juga yang jahat. Taati dan patuhi pemimpin ini selagi mereka mengarahkan perkara yang benar. Solat di belakang mereka. Segala pemimpin ini melakukan kebaikan dan jarannya bagi kamu semua dan bagi pemimpin tersebut. Tetapi sekiranya pemimpin melakukan keburukan, kalian tetap mendapat ganjaran dan pemimpin tersebut mendapat dosa. Boleh faham tak? Mana lebih mudah? Belum mudah ini kan? Sebab ini bahasa standard yang kita belajar di sekolah. Yang tadi bahasa Arab yang dimelayukan, yang masih menggunakan kata bahasa Arab. Nampak? Itu kelebihan buku ini. Jadi kesan daripada bahasa yang mudah ini, buku ini boleh dijual kepada mereka yang tidak ada asal bahasa Arab. Popular, kan? Kedai buku popular, siapa yang biasa beli? Biasanya orang yang urban lah cerita, bukan orang kampung, kan? Jadi mereka mampu memahaminya. Okey, yang ketiga ni bagus. Kebanyakan buku-buku hadis mendatangkan matan hadis kemudian diterjemah ke bahasa Melayu, tapi pengajaran hadis itu tidak diceritakan. Dan banyak diceritakan apa? Takhrij, diriwayatkan oleh sekian-sekian, pengajaran tak ada. Jadi untuk orang awam, dia nak tahu hadis ni nak beramal macam mana. Kita bukan nak tahu dia asal dari mana, sebab itu terlalu tinggi. Jadi dalam buku khutbah Rasulullah ini, setiap hadis saya keluarkan intisari daripada hadis tersebut. Berarti tuan-tuan yang tidak ada asas pun membaca boleh amalkan terus. Dan kalaulah buku ini hendak digunakan sebagai buku untuk usrah misalnya di pejabat, di surau, saya bercadangkan baca hadis, baca intisari, tak perlu huraian. Jadi dalam intisari hadis ini kedatangan kesimpulan hadis, pengajaran, amalan, hukum dan penjelasan tambahan. Contoh, apabila ada hadis mengenai ciri-ciri pemimpin yang terpuji dan terkeji, saya senaraikan dalam bulat. Jadi orang yang baca boleh faham straight, tak perlu belit-belit. Okey, contohnya dalam buku ini ada satu hadis menceritakan tentang Dajjal. Diceritakan bagaimana waktu Dajjal berkuasa ini, semua orang menyembah Dajjal, majoritinya. Dan Dajjal dia anggap seperti Tuhan. Tiba-tiba muncul seorang pemuda, bukan orang tua, seorang pemuda mencabar Dajjal. Dalam hadis yang cerita, pemuda itu mencabar Dajjal. Jadi Dajjal nak buktikan bahawa dia adalah Tuhan. Apa dia buat pemuda tersebut? Dia bunuh pemuda tersebut dengan belah dua badan dia. Selepas belah itu, Dajjal hanya panggil sekali, bangun. Dan pemuda tersebut bangun semula untuk buktikan kepada orang ramai dan kepada pemuda itu, dia adalah Tuhan. Tapi apa pemuda tersebut kata? Ini menunjukkan dengan jelas kamu adalah Dajjal. Baik, habis dari itu. Kalau berdasarkan hadis itu, apa yang kita faham? Dajjal boleh menghidupkan orang mati, betul tak? Dajjal boleh menghidupkan orang mati berdasarkan hadis itu, kan? Jadi keliru. Dalam hadis lain dinyatakan bahawa Dajjal boleh menghidupkan orang mati, tetapi hanya sekali, pemuda tersebut.